Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan, para penonton yang saya hormati sekalian ya. Jadi pada video kali ini ataupun vlog pada kali ini, Abang Mi mau ceritakan serba sedikit mengenai apa tahu? Mengenai kursus yang Abang Mi ataupun saya ikuti sebelum ini. Dan kursus ini adalah kursus asas pengendalian bot ya, pengendalian bot, bawa bot lah ya. Jadi ini merupakan satu kursus yang sangat adventure, sangat menarik juga. Sebab ini pertama kali saya mengikuti kursus yang belum pernah dibuat sebelum ini. Ya, membawa bot dengan yang betul-betul serius kali ini. Ini bawa bot yang betul-betul serius di sungai yang besar dan juga sampailah ke muara, sampailah ke lautan lepas. So ini memang cukup mencabar, tapi menyeronokkan, amat menyeronokkan. Dan dalam kursus ini saya belajar banyak perkara ya. Abang Mi belajar banyak perkara mengenai asas pengendalian bot itu sendiri, dari segi keselamatan membawa bot ya, keselamatan semasa di laut, apakah tanda-tanda amaran semasa di laut, ataupun tanda-tanda macam apa dipanggil ya, kalau kita undang-undang trafik lah barangkali ya. Kalau di jalan raya tu ada undang-undang trafik kan, ada kawasan berbukit, kawasan yang licin kan, kalau kita bawa kereta kan. Begitu juga di laut pun sama juga, dia ada undang-undang tersendiri. So macam mana kita untuk memahami undang-undang tersebut dan mengikuti undang-undang tersebut. So benda-benda beginilah yang Abang Mi belajar di semasa kursus ni. Dan memang adventure, memang menyeronokkan. Dan satu lagi adventure ialah waktu Abang Mi berkursus tu, kami memang apa dipanggil dia, macam Biro Tata Negara jugalah ya, memang kena ragging lah. So siapa yang ada buat silap memang kena pumping lah, kena ketok ketampi lah. Tapi mujurlah kami semua lelaki ya. Tapi memang seronok. Memang orang bilang menguji adrenalin juga. Sebab yalah, macam Abang Mi belum pernah lagi membawa bot sebelum ni, sentuh bot tak pernah. Walaupun memang orang bilang ini satu bidang tugas juga, tapi jarang-jarang dapat menyentuh bot. So memang mencabarlah secara peribadi. Tapi dalam kursus ni memang diajar dan diberi penekanan mengenai tata cara macam mana dari basic, dari A sampai Z, macam mana mengendalikan bot ni kan, termasuklah keselamatannya, apa yang perlu dibuat, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dibuat semasa berada di atas bot. Sebab bila kita bawa bot dan kita bawa penumpang, so itu merupakan tanggungjawab kita ya. Bila kita sudah bawa penumpang, itu merupakan tanggungjawab kita untuk memastikan semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan selamat. So benda-benda ni memang orang bilang bagi pressure jugalah sebenarnya. Bagi yang orang bilang tak biasa membawa bot ni ataupun memandu bot ni. Jadi macam Abang Mi ni, terus terang Abang Mi sebenarnya tidak begitu berminat sebenarnya ni untuk berada ataupun bertugas di lautan ni, membawa bot dan sebagainya. Dan kalau ikut pun kami punya bidang tugas utama ialah dokumentasi ya. Kami punya job spec lebih kepada dokumentasi juga. Tapi mau tidak mau kena juga belajarlah macam mana untuk mengendalikan bot ni, kiranya sebagai basic approach. Jadi tahu jugalah kiranya membawa bot ni, nama pun sudah orang bilang kerja bahagian kelautan kan, bahagian laut kan. Jadi macam itulah. Walaupun Abang Mi sebelum ni bertugas 10 tahun di bank dalam bidang perbankan, ialah kerja di dalam ekon 10 tahun. Jadi tiba-tiba melompat masuk dalam bidang ni, bidang terjun lah kiranya ya, masuk dalam bidang kelautan ni, memang mencabar lah ya, memang mencabar. Kadang-kadang bila orang tengok rupa tu, tengok
muka tu macam tak percaya kan. Abang Mi boleh terlibat secara tidak langsung dalam tugasan yang melibatkan lautan dalam begini. Maknanya tugas-tugas kelautan, berada di laut. Tapi yalah, itu sudah rezeki yang Allah bagi, yang Tuhan bagi, so kita terima saja dan kita buat sebaik mungkin lah. Apapun bagi Abang Mi secara peribadi memang banyak kelebihan yang Abang Mi dapat lah semasa menjalani kursus seperti ini, kerana kita dapat keluar dan berada di lautan luas, apatah lagi membawa bot tu ya. Bayangkan, kita bukan sahaja berada di lautan luas ya, tetapi juga kita membawa bot. So itu merupakan cabaran yang sangat-sangat, ataupun pengalaman yang sangat-sangat kalau mengikut Abang Mi ni yang menakjubkan lah. Kalau tengok di video sekarang ni pun tengok keluar ke muara tu, dan ini sekarang ni berada di lautan lepas. Tengok tu pancang tu, ada pancang hijau di situ kan. Jadi tanda-tanda pancang begini pun penting juga. Okey. So bila berada di lautan luas begini dengan ombak yang tidak menentu, kadang stabil, kadang-kadang ombak tu boleh jadi 2 kali ganda besar. So memang menguji adrenalin juga lah. Ini satu cabaran yang bagus. Kalau tengok Abang Mi ni memang orang bilang kategori muka cerah jugalah, tapi bila sudah berada di laut memang jadi hitam legam lah. Memang berbelang lah kulit tapi tak apa, nama pun lelaki, jadi itu bukanlah masalah yang besar sangat. Okey, sambil celoteh-celoteh ni, jangan lupa sahabat-sahabat yang menonton, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share dan juga komen ya, di ruangan komen yang disediakan. Okey, ini merupakan sedutan video Abang Mi, kira macam first time lah bawa bot ni di lautan lepas di lautan lepas. So itu satu pengalaman yang sangat-sangat best sekali lah Abang Mi rasa. Dan orang bilang kita dapat merasai sendiri macam mana kita membawa bot yang ada penumpang pada masa tu. Memang seronok. Okey, sekarang kami berada di ini kami berada di pelabuhan Jesselton Point. Di sini kami berlabuh dan berehat. Okey, kalau di sini memang nampak banyak bot-bot yang berlabuh lah ya, especially bot-bot pelancong. Sebab pelancong banyak di sini. Di sebelah ni shopping kompleks apa namanya, Abang Mi lupa sudahlah. Tapi pokoknya dekat-dekat dengan Jesselton Point lah, Kota Kinabalu. Berapa? Kurang pasti waktu Abang Mi datang sini ni, dan juga geng-geng yang lain ni, masa kami datang sini ni, kurang pasti sama ada pelancong kurang ke atau macam mana. Tapi ada jugalah, ada juga pelancong yang limpas-limpas di sini ataupun lalu lalang di sini. Tapi tidak begitu ramai lah barangkali ya. Kurang pasti juga. Tapi kami memang kami berehat di sini. Kami sampai di sini, kami berehat di sini untuk makan, minum dan sebagainya lah. Okey. Kalau tengok di video ni rasanya kami sudah lepas berehat ya. Kalau tak silap kami sudah lepas berehat. Sempat lagi shoot perahu kecil tu ya. Boleh tahan dia punya parking di situ. Single-single perahu tu parking tu ya, sebab yang lain-lain bot-bot besar semua. Okey, abaikan perahu kecil tu, perahu kayu tu. Okey, rasanya kami ni sedang bergerak untuk balik semula ke pusat latihan lah ya. So alright, seronok, memang menyeronokkan aktiviti latihan hari ini. Walaupun panas tapi amat menyeronokkan. Okey, geng-geng lain pun rasa macam ada kepenatan pun ada, sebab cuaca yang sangat-sangat panas dan terik
Ini merupakan pergerakan balik kami, pergerakan keluar daripada Chesterton Point. Wah, cantiklah pemandangan di sini. Selalu berada di daratan je kan. Selalu orang bilang sudut pandang tu berada di daratan. Sekarang ni daripada laut. Itu yang mahalnya tu. Dapat melihat bandaraya Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Tersasul. Bandaraya Kota Kinabalu tu daripada lautan pula. Ini pun salah satu pandangan sisi video ni, merakam kapal besar. Jarang-jarang juga dapat limpas ataupun lalu dengan kapal besar begini. So itulah yang dirakam tu. Alright. Banyak juga lah yang pulau-pulau di sekeliling. Ada juga sempat kami kira berlabuh sekejap lah, berputar dan berlabuh sekejap di pulau layang-layang tak silapnya, kalau tidak silap Abami lah. Kami ada stay sekejap lah. So itu merupakan kapal kargo rasanya yang rakaman yang di video sekarang ni. Okay. So I think that's all for now. Itu saja barangkali rakaman Abami ni dengan colete-colete Abami ni. So jangan lupa ya sahabat-sahabat untuk klik subscribe ya. Klik subscribe, share, komen dan juga like ya. Okay, I think that's all for now. Okay, ini last Abami memandu lagi balik ya. Ini ombak agak kuat sikit. Okay guys, that's all for now. Thank you. Assalamualaikum.